Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi kita di alam maya untuk mata pelajaran pengajian keusahawanan. Baik, etika keusahawanan merupakan topik terakhir dalam tajuk tingkatan 4. Okey, kita skip dulu topik bab 3. Kita masuk dulu etika keusahawanan ya. Okey. Etika merupakan satu amalan yang penting dalam semua aspek kehidupan, tidak kira siapa pun individu itu. Contohnya, jika kita seorang anak, bagaimana amalan etika kita terhadap ibu bapa? Cara kita bercakap, dan kalau kita nak minta sesuatu, bagaimana pula adabnya? Begitu juga sebagai guru, cikgu pun ada etika dalam bidang perguruan. Contohnya, bagaimana etika guru ketika bersama rakan sekerja. Kemudian kalau jumpa ibu bapa, lain pula etikanya. Dengan anak murid, lain pula etikanya. Jadi setiap kerjaya itu ada etika dalam pekerjaannya. Jadi, kenapa perlu ada etika ni? Ya. Okey, antara tujuan etika ni ialah dia dapat memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan. Okey, kalau dalam bidang perniagaan, etika tu perlu wujud di antara peniaga atau usahawan dengan pengguna ataupun kita kata pelanggan lah. Kemudian etika dengan pesaing, pembekal dan alam sekitar. Yang cikgu sebut ini sudah pun diberi penerangan oleh Cikgu Hidayah pada minggu lepas. Jadi pada hari ini, kita akan berkongsi ilmu bagaimana etika usahawan terhadap pekerja, kemudian kepada masyarakat, agama dan negara. Okey, pesaing, pembekal, alam sekitar, pekerja, masyarakat, agama, negara ini adalah circle yang terlibat dengan usahawan. Jadi usahawan akan terlibat dengan orang-orang yang cikgu sebutkan tadi. Kalau contoh, kalau macam kerjaya doktor, etika mereka adalah terhadap pelanggan ataupun pesakit. Kemudian etika mereka terhadap rakan sekerja, kemudian ada orang atasan. Jadi lain kerjaya, lainlah etika dia. Okey, kita berbalik semula kepada tujuan etika tadi. Selain untuk memupuk perasaan muhibah, etika juga dapat memupuk rasa bertanggungjawab terhadap orang lain yang di sekeliling usahawan tu. Jadi penerangan cikgu yang seterusnya, cikgu akan beri beberapa contoh bagaimana nak implement etika dalam usahawanan. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan sedikit etika usahawan terhadap pekerja. Okey, kat sini ada dua pecahan. Semuanya ada dua pecahan. Okey, kalau pekerja, pecahannya ialah menjaga kebajikan pekerja dan menjaga hak-hak pekerja. Etika usahawan terhadap masyarakat ialah mengutamakan kepentingan masyarakat serta memenuhi tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Kemudian etika usahawan terhadap agama, iaitu menghormati pandangan agama lain, memberi zakat dan bantuan. Dan akhir sekali ialah etika usahawan terhadap negara, iaitu menjaga nama baik negara dan membayar cukai. Cikgu akan terangkan satu-satu contoh ni sekali dalam slide yang akan datang. Etika keusahawanan terhadap pekerja ini terbahagi kepada dua, iaitu menjaga kebajikan pekerja dan menjaga hak-hak pekerja. Sebelum cikgu memberi penerangan lebih lanjut, cikgu hendak kamu faham dulu apa beza di antara menjaga hak dengan menjaga kebajikan. Okey, menjaga kebajikan ini bukanlah sesuatu yang mesti ataupun wajib dilakukan oleh usahawan terhadap pekerja. Ia merupakan pilihan, iaitu boleh dengan tak boleh. Tapi sebagai usahawan yang baik dan peka, dia akan menjaga kebajikan pekerja. Okey, menjaga hak pekerja pula ialah perkara yang mesti ataupun wajib dia lakukan terhadap pekerja. Sekiranya usahawan itu gagal menunaikan hak pekerja itu, dia boleh didakwa di mahkamah. Baik, kita pergi dulu kepada menjaga kebajikan pekerja. Usahawan yang bagus, dia akan menyediakan penginapan, pengangkutan dan keperluan asas seperti kantin, surau, loker untuk pekerja dia. Okey, ada company yang menyediakan kemudahan panel klinik kepada kaki tangan dan keluarga terdekat Okey, selalunya syarikat-syarikat besar seperti syarikat minyak macam Petronas, Shell, Mobil, kemudian syarikat besar seperti Tenaga Nasional Berhad, kilang-kilang besar dia memang menjaga kebajikan pekerja mereka dengan bagus. Okey, kaki tangan boleh dapatkan rawatan secara percuma di panel klinik ataupun hospital swasta. Ada juga syarikat yang menyediakan kemudahan penginapan seperti asrama kepada pekerja kemudian beri elon pengangkutan dan sebagainya.
Kalau di pejabat pula, dia ada sediakan ruang santai yang selesa untuk berehat. Ini adalah contoh-contoh menjaga kebajikan pekerja. Okey, di samping itu, bos ataupun usahawan yang baik pun dia akan menjaga hubungan baik dengan pekerja-pekerja. Hubungan yang baik ini akan meningkatkan motivasi pekerja dan di samping itu juga boleh menyebabkan pekerja itu setia untuk bekerja di syarikat tersebut. Okey, macam mana kita nak pupuk hubungan baik antara usahawan dengan pekerja dia? Dia boleh dipupuk dengan cara kita berinteraksi, kemudian memberi pujian, kemudian memberi ganjaran, bertolak ansur, bagi bonus, buat family day, okey, naikkan pangkat. Dan macam-macam lagi lah cara untuk menjaga hubungan baik. Tapi bukanlah kata hubungan baik itu pekerja perlu bodek majikan itu salah tu. Memalukan kalau kita ada etika yang macam tu etika pekerja terhadap bos. Right? Kemudian contoh-contoh yang cikgu beri dekat atas tu, adakah usahawan mesti buat? Okey, jawapannya tentulah tidak sebab seperti yang cikgu sebut tadi, itu bukanlah perkara wajib yang perlu dilakukan oleh usahawan. Tapi kalau dalam Islam, ia boleh dikatakan sunat muakkad ataupun sunat yang sangat dituntut untuk melakukannya. Jadi eloklah kalau bos dapat sediakan kemudahan-kemudahan ini nanti kamu jadi bos nanti kena adalah etika yang macam ni menjaga kebajikan pekerja. Sebab kita bekerja dengan manusia bukannya bekerja dengan mesin. Mesin kalau kita marah kita boleh ketuk dia kan. Tapi manusia kalau kita marah kita tak boleh touch. Jadi itu yang cikgu kaitkan tadi dengan hubungan yang baik dengan pekerja. Seterusnya menjaga hak pekerja. Okey, ini memang wajib dipatuhi oleh majikan. Sekiranya gagal, pekerja boleh membuat aduan di mahkamah Okey. Jadi perkara pertama ialah kena buat caruman. Majikan kena buat caruman. Caruman maknanya majikan perlu membayar perkeso. Perkeso ni nanti kamu Google apa itu perkeso. Okey, perkeso ni senang cakap dia macam sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini, contoh daripada rumah pekerja dia nak pergi pejabat, nak pergi tempat kerja dia, kemudian berlaku kemalangan. Daripada rumah pergi pejabat, berlaku kemalangan, jadi dia boleh tuntut dengan perkeso. Tapi sekiranya majikan tidak buat caruman perkeso, tak ada buat fail untuk dia, jadi pekerja itu tidak boleh membuat sebarang tuntutan. Jadi itu telah menjadi satu kesalahan kepada majikan. Alright. Kemudian KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Okey, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ini ialah untuk pekerja di sektor swasta bukan sektor kerajaan. Maknanya macam ni. Syarikat perlu membuat caruman KWSP terhadap pekerja dia. Contoh, kalau dulu katakanlah gaji orang itu gaji pekerja itu adalah sebanyak 3,000. Jadi majikan perlulah membuat caruman 11% daripada gaji pekerja itu masukkan ke dalam KWSP. Kemudian majikan kena memberi tambahan sumbangan 13% daripada majikan kepada KWSP. Maknanya potongan daripada pekerja 11%, potongan daripada pihak majikan pula ialah 13%. Jadi kedua-dua caruman ini perlu dibuat oleh majikan. Maksud kedua-dua caruman itu ialah KWSP tadi tu. KWSP daripada pekerja satu bahagian, kemudian daripada syarikat satu bahagian. Jadi 11 campur 13 sama dengan 24%. Sebulan pekerja itu dapat 24% daripada pendapatan dia tu. Okey? Jadi bayangkan kalau kata syarikat itu tidak membuat caruman KWSP, pekerja dah bekerja 10 tahun, bayangkan setahun ada 12 bulan, darat dengan 10 tahun, darat pula dengan 3,000 tadi, okey, berapa banyak yang dia telah hilang jadi sebab itu sekiranya majikan tidak membuat caruman KWSP, pekerja boleh membuat aduan. Satu kesalahan besar tu.
Yang perkeso tadi tu tujuan dia ialah sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja, sama ada daripada rumah ke tempat kerja, kemudian daripada kerja nak balik rumah, dan kemudian kemalangan di tempat kerja juga. Jadi sekiranya majikan tidak mencaru perkeso, jadi hak pekerja itu telah diabaikan, ya. Jadi sekiranya apa-apa berlaku kepada pekerja itu menyebabkan dia tidak dapat membuat tuntutan. Sekiranya pekerja itu mengalami contoh lumpuh yang kekal, ataupun dia mengalami lumpuh yang kekal yang menyebabkan dia tidak boleh bekerja, jadi perkeso akan memberi pampasan kepada pekerja. Jadi bayangkan ya, sekiranya majikan tak buat caruman ini, jadi pekerja berada dalam keadaan yang susah lah ya. Susah sebab dia tak ada backup plan. Dia tak masuk backup plan ialah dia tak ada sumber lain lagi sekiranya dia hilang kemampuan untuk bekerja. Okey, seterusnya ialah akta kerja, akta kerja. Okey, dalam akta kerja ini dia ada sebut tentang cuti, cuti. Contohnya cuti, okey, kalau pekerja perempuan cuti bersalin. Okey, kalau cuti bersalin boleh, kalau tak silap cikgu, cikgu pun dah lupa. Kalau pekerja swasta, dia boleh cuti selama 44 hari. Jadi masa dia bersalin itu, cuti bersalin, dia tetap dibayar gaji. Ya, tak bolehlah bila bersalin gaji stop. Jadi dalam akta kerja tu ada sebut benda-benda ni. Kemudian dia mendapat cuti sakit. Ya, kalau dia sakit, dia boleh cuti. Kemudian ada peruntukan juga, setahun cuti berapa hari. Ya, jadi ini yang dikatakan menjaga hak pekerja. Sekiranya pihak majikan mengabaikan 3 perkara ini, iaitu perkeso, KWSP dan yang berkaitan dengan cuti, jadi pekerja boleh membuat aduan. Ya, sebenarnya memang ada kes-kes yang macam ni, terutama majikan tidak membuat caruman KWSP. Ataupun contoh, kalau cuti tadi baik, kalau cuti, katakanlah bekerja pada hari perayaan, kata bekerja pada hari raya, majikan suruh juga bekerja pada hari raya, jadi majikan perlulah membayar triple, triple daripada gaji harian. Katakan gaji harian dia RM50, jadi majikan kena bayar RM150 sebab sudah mengambil hak cuti bekerja tu. Hak cuti tu terpaksa pergi bekerja, jadi majikan kena bayar. Itu kita maksudkan hak-hak pekerja dalam cuti tadi. Etika seterusnya adalah etika usahawan terhadap masyarakat. Okey, ada 2 pecahan juga. Yang pertama ialah mengutamakan kepentingan masyarakat. Baik, kalau kita tengok pada gambar-gambar ini, inilah yang sering berlaku, sering berlaku. Contoh gambar yang pertama itu ialah banjir. Banjir ini mungkin juga menyebabkan kerana berlakunya pembalakan haram. Jadi bila berlaku pembalakan haram ataupun penerokaan tanah yang besar-besaran, itu yang menyebabkan banjir. Contoh macam mungkin boleh juga menyebabkan sungai tercemar, Sungai tercemar. Kalau macam penduduk kampung, sungai itu adalah sumber air kepada penduduk kampung, Jadi kalau dah terjejas, jadi dia menyebabkan bekalan air boleh terputus. Kemudian ada banyak-banyak macam-macam isu lah, Jadi itu semuanya biasanya berpunca daripada pembalakan ataupun dia melakukan macam pembalakan ataupun pemusnahan besar-besaran di hutan. Contoh kalau kita tengok dekat Cameron, banyak berlaku, tanah-tanah tinggi kena tarah, Kemudian gambar yang kedua tu air pollution. Pencemaran udara disebabkan oleh pelepasan asap oleh kilang, Kadang-kadang ada kilang yang dia tidak menapis asap-asap tu. Dia boleh macam asap yang tebal, asap yang nipis tu, dia tak ada filter. Filter dia mungkin dah rosak ke macam mana. Jadi udara yang terlepas itu boleh menyebabkan pergi kepada penduduk taman, penduduk kawasan tu, Jadi akan menjejaskan udara persekitaran dia. Sebab tu biasanya kilang-kilang ini duduk jauh, duduk jauh daripada taman perumahan. Tapi banyak juga kilang zaman sekarang ni dekat dengan taman perumahan, Jadi
dia punya pencemaran tu memang berbahaya. Jadi sebagai usahawan, dia kena fikir bagaimana dia nak reducekan pollution tu, pencemaran tu. Okey, kemudian kita tengok pula tu, tengok kesian ikan gerabak besar tu. Macam nak mati kan, mungkin sikit lagi mati lah tu. Okey, tengok ini adalah kerana pencemaran air. Okey, pencemaran air ini biasanya, okey, macam contoh macam pencemaran air laut ya. Minyak tumpah ataupun orang buang sampah dekat laut. Okey, bila buang sampah kat laut terutamanya plastik, plastik itu memang tak boleh nak dimusnahkan. Jadi ikan boleh makan plastik. Bila ikan makan dalam plastik, masuk dalam perut dia tak boleh hadam. Okey, lama-lama mati. Ikan lah, kadang-kadang ada jumpa penyu ya. Jadi itu spesies-spesies yang rare, macam penyu tu rare. Jadi bila mati kesian lah kan. Sebab nak hidup dia bukannya, dia dah lah rare, lepas tu dia bukannya banyak ya. Kemudian jangka hayat dia panjang. Bila jangka hayat dia panjang, boleh hidup 3-400, tapi umur dah belum mungkin baby lagi dah termakan plastik. Jadi dah memusnahkan kehidupan alam sekitar. Ya, itu yang pernah berlaku kan, kes tumpahan minyak dekat laut. Kemudian gambar seterusnya, okey, berlaku tanah runtuh Okey, tanah runtuh ni kadang-kadang pembangunan yang besar-besaran dekat bahagian bukit kadang-kadang orang nak buat banglo atas bukit ataupun nak buat apartmen atas bukit. Jadi lupa dengan orang yang kat bawah tu. Jadi berlakulah tanah runtuh. Ya. Ini kamu boleh tengok kamu boleh Google kejadian Highland Towers Tak silap cikgu, kejadian tu pada tahun 1990-an, korang tak ada lagi. Tapi korang boleh tengok bagaimana satu apartmen yang gah tumbang tumbang disebabkan oleh cikgu pun tak ingat sama ada struktur dia tak kuat ke ataupun berlaku kerja-kerja perbaikan tanah dekat kawasan tu. Jadi kamu Google lah. Itu dulu adalah satu kisah yang tragis kepada negara satu apartmen besar tertiarap macam tu. Okey, jadi kamu boleh Google nanti kejadian Highland Towers. Google nanti kejadian tu. Okey, tu gambar troli ada barang-barang dalam tu. Okey. Sebenarnya cikgu nak kaitkan macam ni Seorang usahawan ini dia perlu peka pada perubahan. Contoh katakanlah okey. Penternak ayam penternak ayam dia menaikkan harga sebab harga makanan ayam naik. Jadi dia terpaksa naikkan harga ayam. Okey, kita consider kita boleh terima. Kemudian tiba-tiba pembekal dapat harga yang rendah. Dia dapat harga yang rendah. Maksudnya pembekal makanan ayam ni dia beri harga yang rendah. Tapi penternak ayam ini tetap jual dengan harga yang tinggi. Jadi dia kena peka lah pada perubahan. Seterusnya ialah tanggungjawab sosial daripada usahawan kepada masyarakat Okey. Contoh tanggungjawab sosial ni katakanlah pemaju perumahan. Okey, pemaju perumahan itu adalah usahawan Okey, pemaju perumahan itu dia dapat bisnes untuk membuat satu taman perumahan. Okey, jadi tanggungjawab sosial yang perlu dilakukan oleh usahawan itu ialah dia buatlah surau dekat taman tu, kemudian ada taman permainan kanak-kanak jadi tempat-tempat untuk dia ada di kawasan perumahan. Jadi itu adalah tanggungjawab sosial kepada masyarakat Kemudian tengok tu Yayasan Al-Bukhari Foundation tu. Ingat lagi Yayasan Al-Bukhari kita pernah tunjuk dia punya video. Okey. Jadi dia kita tahu dia usahawan yang besar, usahawan yang hebat. Jadi dia menawarkan beasiswa kepada pelajar yang layak. Kemudian kamu ingat baliklah apa yang Tan Sri Syed Bukhari sudah buat. Dia beri beasiswa, kemudian dia bangunkan pusat-pusat yayasan Islam Okey, itu dia tak perlu buat sebenarnya, tapi sebagai dia nak memenuhi tanggungjawab sosial dia kepada masyarakat Kemudian tengok tu yang charity tu. Charity tu adalah memberi sumbangan. Contoh dulu ada berlaku kejadian banjir besar dekat Kelantan kalau korang ingat lagi. Cikgu tak ingat tahun bila. Berlaku banjir besar. Masa tu cuti rasanya. Jadi banyak kelengkapan sekolah yang rosak anak-anak yang rosak. Jadi company Maidin, tahu kan syarikat shopping complex yang Maidin tu? Okey, Maidin tu dia buat dia memberi charity, dia memberi sumbangan, memberi satu setiap kanak-kanak itu dia beri cikgu tengok berapa pasang baju,
Baju sekolah diberi, kasut sekolah, kemudian perlengkapan persekolahan pada anak-anak dekat Kuala Kerai tak silap cikgu. Cikgu dah lupa Tapi nak bagi tahu itulah tanggungjawab dia, sumbangan dia kepada masyarakat. Dalam keadaan-keadaan begini, dia membantu masyarakat, ya. Itulah yang usahawan boleh buat, ya. Tanggungjawab ini. Kemudian tengok yang orang buta tu cikgu nak tunjukkan yang tentang OKU lah, orang OKU Contoh macam sekarang ini banyak juga kemudahan untuk orang OKU. Contohnya katakan kalau kita pergi dekat tempat riadah tu, okey, tempat riadah kan ada kawasan untuk orang OKU. Kemudian kalau kita pergi dekat gymnasium pun ada sudut-sudut untuk OKU juga. Kemudian dalam bas pun ada untuk OKU, ya. Jadi itu adalah tanggungjawab sosial oleh usahawan kepada masyarakat, ya. Kemudian selain daripada tu, usahawan juga ni dia boleh memberikan ataupun mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Contoh macam katakanlah cikgu buka Speedmart dekat kawasan rumah cikgu kan. Cikgu buka Speedmart. Jadi orang-orang yang berdekatan dengan kawasan cikgu bolehlah memohon kerja kat situ. Jadi dia beri peluang pekerjaan. So nampak kat sini pentingnya usahawan. Lagi ramai usahawan kat Malaysia ini, lagi banyak perkara-perkara baik yang boleh dilakukan oleh usahawan. Ya. Etika yang seterusnya, etika usahawan terhadap agama. Okey, ada dua pecahan juga, iaitu pertama menghormati pandangan agama lain dan yang kedua memberi zakat dan bantuan. Okey, tengok menghormati pandangan agama lain ini, kita kan biasa pergi shopping kompleks kan, ada asing kan tempat halal, terutama daging kan. Tempat halal dengan tak halal tu. Kemudian kalau kata minuman keras tu dia akan susun satu sudut lain, ya. Jadi dia buat benda tu dia tak campurkan pun yogurt dengan bir kat sebelah-sebelah jadi dia buat asing. Jadi kerana apa tu? Sebab dia nak menghormati agama lain, ya. Kemudian pernah nampak tak apa ni? Ni cat, gambar cat ni cat dia labelkan cat non halal dengan yang dia tak label lah halal, tapi dia beritahu non halal tu. Ya, jadi kita boleh pilih lah. Okey, kemudian usahawan perlu sensitif tentang sijil halal tu. Okey. Jadi kita sebagai pelanggan pun kena sensitif lah juga. Kena tengoklah ada ke tidak halal dekat botol tu. Kalau beli minyak tu ada tak botol halalnya. Kalau betul ada pun agak-agaknya betul ke real halal daripada JAKIM. Ya. Jadi benda kita sebagai pengguna pun kita kena peka. Usahawan pun kena patuhlah halal haram ni. Jadi dia kenalah buat label. Nak dapatkan label halal ni bukannya print tampal Dia perlu dapat pengesahan daripada JAKIM. Kena buat bayaran. Okey, jadi penting, benda-benda ini penting sebab melibatkan sebab agama kita sahaja agama Islam yang menitik beratkan tentang halal haram ni. Ya. Jadi sebab itu kalau kata usahawan ni dia tidak buat contoh dekat shopping kompleks dia tak buat pembahagian kawasan halal dengan tak halal ni, cikgu percaya ramai orang Muslim tak akan pergi tempat shopping kompleks yang besar-besar ni sebab dia akan rasa tak selamat lah, halal ke tak halal ni boleh ke letak sebelah-sebelah macam ni. Jadi itu boleh menyebabkan pelanggan Melayu Islam tak datang lah. Tapi memang rata-rata shopping kompleks dia akan asingkan halal dengan tak halal ni. Kalau kawasan air tak halal tu satu sudut dia. Okey. Tapi kalau macam minyak ke apa, cikgu tak pasti. Minyak cikgu tak pasti. Tapi kita sebagai pengguna kita kena alert lah apa makanan yang nak masuk dalam perut kita ni. Kena baca dia punya label tu. Ya. Jadi itulah dia tanggungjawab etika usahawan terhadap agama. Ya. Baik, usahawan juga perlu membayar zakat bayar zakat kat pusat zakat kat Baitul Mal tu. Kemudian memberi bantuan dalam sudut sedekah lah kepada agama zakat tu memang wajib. Jadi bila usahawan membayar zakat,
Jadi duit zakat itu boleh digunakan untuk contoh membantu rakyat susah, buat masjid, ya. Banyaklah kegunaan zakat ni. Nak membangunkan masjid, bantu orang susah semua tu. Jadi lagi ramai usahawan yang membayar zakat, lagi banyaklah sumbangan itu dapat diberi kepada orang-orang yang memerlukan. Kemudian bantuan itu ialah seperti sedekah lah. Contoh yang macam cikgu bagi contoh tadi macam Maidin tadi tu kan. Itu ada contoh bantuan yang boleh diberi. Ya. Okey, ini adalah bukan sumbangan ya, etika usahawan terhadap agama. Baik, seterusnya yang terakhir ialah etika usahawan terhadap negara ya. Jadi biasanya adalah usahawan yang berada di peringkat global yang berada di luar negara itu, usahawan Malaysia yang berniaga dengan yang berurusan dengan orang luar negara. Jadi kalau kata dia buat sesuatu produk, pastikan produk itu adalah berkualiti ya, memenuhi standard antarabangsa. Bukannya cak-cak ayam tu ya. Bukan cak-cak ayam tu. Jadi kalau kata dia buat benda yang macam tak memenuhi standard antarabangsa, akan menyebabkan boleh menjatuhkan maruah negara jugalah kalau produk tu from Malaysia kan. Baru pakai sekejap dah rosak. Jadi benda-benda ini perlu diambil kira oleh usahawan. Kemudian kalau dia beri perkhidmatan tu, servis tu mestilah yang berkualiti dan yang terbaik. Ya. Sebab kita nak mengekalkan hubungan baik kita dengan negara luar. Jadi penting menjaga nama baik negara ini. Lagi satu, cikgu terlupa nak buat satu slide lagi. Yang terakhir sekali ialah membayar cukai. Ya. Usahawan perlu membayar cukai kepada kerajaan. Ya, sebab apa nak kena bayar cukai tadi tu? Sebab ini adalah sumber kepada kerajaan untuk membiayai aktiviti lain macam nak memberi khidmat kepada rakyat. Contoh, nak buat jalan, lagi mungkin kalau nak buat LRT ke, itu guna daripada cukai. Cukai yang dibayar oleh usahawan kepada kerajaan. Ya. Jadi, ini semua adalah etika-etika yang perlu dilakukan oleh usahawan. Ya. Penting Jadi cikgu harap kamu dapat nampak betapa pentingnya setiap usahawan itu memenuhi etika yang telah ditetapkan ya. Bayangkan ketika dalam keadaan yang pandemik ini, ramai rakyat yang susah, kalau tak ada syarikat-syarikat besar membantu, menyebabkan rakyat akan lagi tertekan ya. Jadi penting sangat etika ini. Okey, bagaimana pihak bank memberi moratorium. Bank itu sendiri adalah peniaga juga tu ya, dia usahawan. Jadi bagaimana dia membantu rakyat dari sudut memberi moratorium. Okey, jadi cikgu harap kamu jelaslah ya, nampak dah serba sedikit etika-etika yang ada dalam circle usahawan ni. Baik, untuk PDPR akan datang, kita akan belajar bagaimana amalan etika usahawan dalam setiap aktiviti perniagaan tu ya. Jadi nampak bagaimana kita nak implement benda ni. Jadi selesai sudah bahagian etika keusahawanan untuk hari ini. Jadi next session kita akan ada lagi tentang etika tapi tak banyak sikit lagi. Jadi kamu akan lebih jelas lagi etika-etika yang ada. Kamu akan belajar tentang kod etika. Kemudian ada juga tentang apakah dia contoh-contoh penambah amalan etika keusahawanan, ya? Apa pentingnya tujuan kod etika keusahawanan? Okey, itu nanti kita akan belajar pada next session lah ya. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di Telegram kot, ya. Okey, selamat semuanya, jaga diri. Jangan keluar-keluar sangat. Ya. Okey, assalamualaikum.